Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم Assalamualaikum. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Pagi ini kita baca selawat pembukaan. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal adi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang diridai Allah, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, tidak ada lafaz syukur yang terlebih indah untuk kita rangkapkan, untuk kita ungkaikan, untuk kita rafakkan. Hanya saja kalimah Alhamdulillah sebagai tanda syukur kehadrat Allah atas limpahan kurniaannya, kelebihannya, keistimewaannya, rezeki dan nikmat yang tak pernah putus kepada kita. Sehari lagi kita diberi pinjam usia dan masa, kesihatan, kenikmatan, segala-galanya yang kita guna pakai, yang kita minum, yang kita selesa, yang kita tinggal, semuanya Allah punya. Terima kasih ya Allah. Tidak ada satu pun bukan nikmat Allah yang mahu kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satukah nikmat Tuhan yang kita nak kata bukan dia punya? Keseluruhannya adalah milik dia. Mohon maaf hari ini suara saya tak berapa clear Mungkin bekerja seminggu penuh. Kalau seminggu ada 8 hari saya bekerja. Kalau seminggu ada 7 hari saya bekerja. Jadi bila masuk hari yang lebih tarikh ni dia macam nak expired sikit. Al-maklumlah. Manusia lemah seperti saya sering kecundang di tengah jalan. Mohon maaf atas kekhilafan diri. Menyedari diri ini adalah seorang hamba Allah yang sedang nak buat baik. Kita dalam perjalanan, dalam musafir nak buat baik. Bukan kita orang baik, mengaku pada Allah, aku bukan seorang hamba yang baik ya Allah, tapi aku sedang berusaha nak buat baik. Yang mana kadang-kadang dalam musafir, dalam perjalanan kita untuk melakukan kebaikan, Allah datangkan ujian di kiri, kanan, depan dan belakang. Satu-satunya senjata yang paling kuat yang ada pada seorang wanita adalah air mata selepas mengadu pada Allah. Macam itulah kita ni InsyaAllah kita kuat. Kita kuat, kita hebat. Bagi meraihkan esok adalah satu peristiwa sejarah yang amat besar dalam dunia. Bukan dalam dunia Islam saja, tapi dalam dunia. Malam ni lah, dikira malam ni. Iaitu sejarah nuzul Quran. Tidak ada sejarah yang terlebih besar. Yang mana nuzul Al-Quran ataupun dalam bahasa Melayunya, hari memperingati ulang tahun penurunan Al-Quran. Bermula daripada malam ni. Malam ni. Jadi, kita tak sambung surah Balad. Kita raikan kepada surah Qadr. Saya tahu pada tangan sahabat-sahabat ukhuwah yang saya kasih, semua ada Al-Quran. Sila buka surah Qadr. Dia bersebelahan dengan surah Bayyinah. Saya tak boleh nak abang buka surat sebab kitab kita tak sama. Surah Qadr ataupun surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Buka tengok. Surah Inna anzalna. InsyaAllah untuk sama-sama kita menerokai, kita ulang balik sejarah yang berlaku pada malam 17 Ramadan. Kenapa berlaku, daripada mana datangnya sejarah ini. Semua buka balik buka balik surah Qadr ataupun surah Inna anzalna. Kenapa saya langkau surah?
Sebab saya nak raikan hari penurunan Al-Quran. Tak apa kan? Walaupun saya tahu perempuan dah memang hafaz dah sangat, dah faham dah dengan surah ni. Tapi ayat Al-Quran ni percayalah. Selagi kita baca, selagi sedap, selagi kita dalami, selagi kita selami, selagi nikmat, yang mana Allah Ta'ala letakkan, tidak ada langsung rasa jemu untuk terus membaca. Selepas baca nak baca lagi, lepas baca nak baca lagi. Itulah mukjizat Al-Quran yang diturunkan bukan daripada manusia, bahkan ianya datang daripada kalamullah, surat cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rasanya semua dah buka surah Qadr nak? Kita baca dulu nak. Kita baca, puan-puan baca, saya baca nak. Kita sama-sama baca nak. Walaupun duduk di rumah seorang-seorang, kita baca, okey? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surah Iqra ataupun surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita bercerita. Allah bercerita kepada kita bagaimana cara penurunan Al-Quran. Kita dah baca dah. Bahkan kita akan baca lagi. Kita akan baca lagi tanpa rasa jemu. Macam mana Rasulullah dipujuk oleh Jibril alaihissalam untuk membaca Al-Quran dalam keadaan baginda yang tak pandai baca, ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Dipujuk 2-3 kali oleh Jibril alaihissalam dengan satu pelukan mesra, dengan satu pelukan penuh mawaddah, penuh rahmah daripada Jibril, secara perlahan-lahan menyuruh Nabi membaca. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau dengar kami baca, diam dulu. Kemudian, fattabi' Qur'ana, baru ikut. Dengar dulu kami baca sampai habis, baru kamu ikut. Nasihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Itu cara penurunan. Cara penurunan. Dan surah Al-Qadr ataupun surah Inna Anzalna ini nak menceritakan kepada kita bila dia turun. Bila dia turun. Maka berlaku berbagai-bagai perselisihan pendapat. Di sana terdapat para alim ulama berkhilaf. Ulama berkhilaf pendapat sampai 50 pendapat. Banyak. Tak perlulah hamba yang fakir seperti saya ini untuk menguraikan sampai 50 tu. Memadailah saya bawa kepada satu pendapat, iaitu seorang sahabat yang paling dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas, sahabat kecil baginda, meriwayatkan bahawasanya Al-Qadr ini, malam Lailatul Qadar ini, berlaku pada 27 Ramadan. Ini pendapat Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu pendapat dia. Kemudian daripada penelitian, daripada pengkajian para imam yang lain, termasuklah Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, ikutan kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Kita tahu beliau adalah seorang hamba Allah yang begitu tekun membaca Al-Quran. Seusia 7 tahun dah menghafaz Al-Quran. Dalam usia 15 tahun dah jadi mufti. 15 tahun dah jadi mufti. No? Kemudian, dan dia dengan petahnya mengeluarkan pendapat bahwasanya Al-Qadr ini, Lailatul Qadr itu, berlaku pada malam 17 Ramadan. Sebab tu sampai hari ini, kita yang bermazhabkan Imam Syafi'i, semua kata nuzul Quran berlaku pada malam 17 Ramadan. Tetapi seandainya ada sahabat-sahabat lain yang bawa datang, dia kata bukan 17 tapi 21. Benar. Itu pendapat Imam Malik. Ha? Pendapat Imam Malik mengatakan 21. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan 29. Sahabat-sahabat Rasulullah ni sebenarnya mereka berkata-kata bukan mengikut rasa-rasa. Bukan mengikut pada pandangan. Tetapi mereka berkata-kata memberi fatwa berdalilkan Al-Quran. Ha? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang tahu tarikh dan waktu yang paling tepat. Yang selebihnya wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Bila-bila Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi siapalah kita untuk teka-meneka. Tetapi oleh kerana kita bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini dapat di mana? Di dalam surah Al-Baqarah sebenarnya ada ambil. Allah Ta'ala menceritakan berlakunya penurunan Al-Quran pada hari berlakunya pertembungan dua lembah. Pertembungan dua puak di dalam satu lembah. Baik. Maka daripada petikan Al-Quran itu diambil oleh Imam Asy-Syafi'i mengkaji, mencari. Waktu bilakah berlakunya peperangan di antara dua puak di dalam satu lembah. Lembah ini dinamakan Lembah Badar. Lembah Badar. Iaitu perang Badar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkaji, menyelidiki bilakah tarikh yang tepat berlakunya peperangan Badar. Selepas dikaji, dicari, maka beliau menemui peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Dia bukan mengeluarkan fatwa secara rasa-rasa. Saya rasa tak. Tetapi dia ambil intipatinya daripada Al-Quran. Maka bila mana dia dapati firman Allah di dalam Al-Quran cerita berlakunya penurunan Al-Quran ketika mana pertempuran dua puak di dalam satu lembah, dia dapati satu lembah itu adalah Lembah Badar. Lembah Badar ini perang Badar lah. Peperangan Badar Kubra yang kita tahu berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi dia kata, kalaulah macam tu, maka dia meletakkan tarikh. Tapi dia bergantung terus dengan Allah. Bukanlah letak secara tepat dah. Tapi dia bergantung terus dengan Allah, lantas mengeluarkan fatwa. Itu berlaku pada 17 Ramadan yang hari ini kita guna pakai. Sampai hari ini kita guna pakai. Jadi adakah salah kalau kita sebut tarikh-tarikh lain? Tak salah. Tak menjadi salah. Namun apa yang paling kuat pada kepercayaan kita, Al-Quran memang turun dalam bulan Ramadan. Al-Quran memang turun dalam bulan Ramadan. Walaupun Al-Quran turun, puasa tak disyariatkan lagi. Semasa turunnya Al-Quran, puasa tak disyariatkan lagi. Tapi Ramadan dah ada. Cuma pensyariatan berpuasa yang tak diperintahkan lagi. Baik. Bila Rasulullah berpindah pergi ke Madinah, baru turunnya perintah suruh puasa. Kalau kita tengok surah ni pun, surah Qad ini dianya diturunkan di
di Mekah. Okey. Sebab apa dia diturunkan? Kan saya kata, setiap ayat yang diturunkan ada sebab. Asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan. Baik, sebab diturunkan ini berkenaan dengan penceritaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembang-sembang dengan para sahabat. Di antara hadis yang sahih Nabi sebut, di kalangan umatku apabila umur mereka mencapai 60 tahun dan ke atas, bermakna mereka telah mendapat satu tiket. Tiket apa? Tiket mati. Mereka dalam perhatian malaikat Israel nak jemput balik ke pangkuannya. Jadi kita ni apabila umur dah mencapai 60 tahun, beringat-ingat dah. Hari ni kalau dalam istilah bahasa Malaysia, dia panggil warga emas. Nah, kalau di dalam istilah Rasulullah, dia kata dalam perhatian malaikat maut. Masa ni kerajaan pun akan bagi duit lebih. Kerajaan nanti ada allowance untuk warga emas. Kalau kata pergi makan, di kedai pun ada potongan harga. Kalau naik, tambang-tambang apa, tiket pun dapat potongan harga. Sebenarnya kita pun dah dapat subsidi umur daripada Allah. Saat untuk kembali pulang dah pun dekat. Kita kata kalau adalah bagasi yang nak bawa tu, waktu ni kita dah bersiap-siap dah bagasi. Tunggu ramai, jemput yang kenderaannya tiada. Hanya hanya berpetikan keranda. Allah, takutnya tinggallah segala-gala. Apa yang kita miliki, kita akan tinggal semua. Yang kita berpenak bersusah payah, jikalau ia bersifat dunia, tinggal semua. Tapi kita akan bawa jikalau ia bersifat akhirat. Semata-mata kerana Allah. Yang tu yang kita nak bawa. Itulah bagasi kita. Yang kita duk isi, kita berebut-rebut duk isi bagasi ni. Jadi Rasulullah ni bila dicerita macam tu, kemudian sahabat-sahabat yang mendengar, sahabat-sahabat yang mendengar, takut, takut. Macam kita lah, takut dengar main umur 60 ni, dah nak mati dah. Tapi tak semestinya ada yang Allah simpan sampai 80, 90. Kan Allah Ta'ala itu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala tu dia bagi rezeki kat siapa-siapa yang dia kehendaki, dia tak kira. Hang Islam ke? Hang bukan Islam ke? Ada yang bukan Islam umur sampai beratus-ratus tahun pun ada. Dia bagi. Padahal dia tu tak pernah sembahyang pun. Dia bagi. Kau suka dia nak bagi dekat siapa? Hak dia. Jadi kita tak acik lah. Aku punya rajin sembahyang, dah tahu. Mati awal. Lagi awal lagi bagus. Kata kita. Imam Syafi'i umur 53. Imam Nawawi 42. Lagi awal. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dah tempah syurga untuk mereka. Baliklah hampa dah penat dah. Sampai tak tidur malam punya. Berkhidmat untuk Allah. Berkhidmat untuk Allah sampai tak tidur malam. Allah, ya Allah. Okey, baik. Lepas Rasulullah cerita kepada para sahabat yang sedemikian. Lepas tu Rasulullah kata, aku nak cerita dekat hampa. Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Maksud dia seorang lelaki di kalangan Bani Israel ni anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Laki ini bernama Sam'un. Sam'un. Rasulullah cerita dekat sahabat. Nabi Sam'un. Paling kuat beribadah. Umur dia panjang. Umur dia 100 lebih. 130 tahun. Dia ni di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam menegakkan tauhid. Dia beribadah pada malam hari dan berperang fisabilillah sepanjang-panjang usia dia. Kekuatan yang Allah Ta'ala bagi sampailah umur dia 100 tahun. Lalu ditanya kepada dia,
Berapa lama dah hang punya buat ibadat tanpa henti? Berperang fisabilillah tanpa henti. Berapa lama dah? Dia kira-kira dia kata lebih 80 tahun. Dia berkhidmat di jalan Allah. Dan dia beribadah tanpa henti. Selama lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun. Eh? Sahabat-sahabat ni dengar rasa cemburunya. Tadi Rasulullah cerita dekat kami. Umat Rasulullah ni umur tak panjang. 60 sahaja. 60-an sahaja. Ni Rasulullah cerita pula dekat kami umat Nabi Yaqub. Puak Bani Israel umur panjang-panjang. Bahkan lelaki Bani Israel yang bernama Sam'un ni sampai boleh berkhidmat dengan Allah 80 tahun lebih. Kami nak, kata para sahabat, kami nak macam tu. Kami nak jadikan hayat kami mengabdikan diri di jalan Allah pada siang hari, mengabdikan diri pada kekasih Allah pada waktu malam hari. Dia penat macam tu. Jadi Rasulullah SAW diam ketika mana para sahabat mendesak. Kami nak juga imbalan pahala. Lantas Allah yang Maha Pengasih mendengar keluhan para sahabat yang ikhlas itu menurunkan surah ni. Lalu diturunkan surah Qad. Dia nak bagi pahala 1000 bulan. Dia nak bagi pahala 83 tahun. Buat sekali. Okay, kita baca tengok nak. Kata Allah pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, yakni turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Kita sebut Lailatul Qadr. Di sini dia tak kata Lailatul, dia kata Lailatil. Kenapa? Kerana di depan dia ada huruf fi. Ada fi. Kita sebut biasa, semalam Lailatul Qadar. Kenapa di sini disebut Lailatul Qadar? Kita semang-semang kita tak kata Lailatul Qadar kan? Kita kata Lailatul Qadar. Beza dia baris tu dan ti saja. Kenapa ayat ni sebut ti? Disebut ti sebab di depan dia ada huruf jar, iaitu fi. Bila ada fi di depan, dia jadi lailati. Dia jadi isim yang majrur. Mudhaf pun ilaih. Itu nahunya. Dia nak abang nahunya. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya. Bila masuk inna ni, Allah Ta'ala nak cerita sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh benar. Maknanya, tak ada khilaf lagi dah. Hampa jangan kata diturun pada malam nisfu Sya'ban. Bukan. Bukan. Tapi dia turun pada malam Lailatul Qadr. Allah Ta'ala, kami yang mau turun kami tahu. Allah mengaku. Cuma dia tak bagi tahu tarikh je bilang. Kalau bagi tahu tarikh dekat kita, kita duduk saja. Tunggu maklumat sampai tak ada usaha nak cari. Dia tak mau bagi kita penyegahan sangat. Kita memang sedia-sedia pun penyegahan kan. Jadi, dia kata memang sesungguhnya inna ni lafaz taukid. Lafaz taukid daripada Allah. Nak bagi tahu sungguh-sungguh Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian, bila sebut Lailatul Qadar ini tercengang-cengang. Tercengang-cengang para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa dia? Apa dia? Kan dia turun di Mekah. Masa ni, Ramadan tak diwahyukan lagi untuk berpuasa. Jadi dia pun heran, apa dia Lailatul Qadar ni? Kemudian Allah tanya balik, wa ma adra. Majaiz kan? Majaiz kita boleh baca 3 wajah no, 4, 5, 6. Okay. Wa ma adra. Hampa tahu tak? Itu bahasa kampung kita. Hampa tahu tak? Tahukah kamu? Apakah dia malam kemuliaan tu? Hampa tahu tak apa dia ni?
Maka sahabat-sahabat pakat-pakat giling kepala. Tak tahu apa dia ni. Malam apa ni, ceritakan kepada kami. Ya Rasulullah. Okey, suatu ayat ni turun, setahun lagi dia nak pindah ke Madinah. Kira tahun depan dia nak pindah ke Madinah. Ayat ni turun. Dia pun tak pernah dengar lagi cerita Ramadan. Dia pun tak pernah dengar lagi cerita Lailatul Qadar. Tapi Allah Ta'ala dah cerita dah kat dia apa. Lailatul Qadar ni. Dia pun tercari-cari. Bila Lailatul Qadar tu duduk dalam bulan apa. Selagi Allah Ta'ala tak menurunkan ayat, selagi itulah Rasulullah tak boleh cerita. Ha? Kemudian Allah Ta'ala tanya, apa tahu tak? Apa nak tahu tak? Apa dia maksud Allah Ta'ala letakkan ma di sini, dipanggil ada istifham. Ada istifham ni, kalau kata ayat dimulai dengan pertanyaan, maknanya Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita, nak bagi tahu kat kita sungguh-sungguh. Hampa kena tahu ni. Kan kita kalau satu-satu benda kita tak tahu, orang tanya kita, hang tahu tak? Tak tahu, tahu apa? Tahu apa? Tak, aku nak tanya, hang tahu tak? Tak tahu. Tak tahu nanti saat aku cerita. Kita pun tarik perhatian kita. Terus membagi tumpuan. Macam tu Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita. Hampa nak tahu tak? Aku nak ceritakan apa dia Lailatul Qadar ini. Kemudian Allah Ta'ala cerita balik. Dia cerita balik. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ni kata Allah adalah yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar ini, malam Qadar ini adalah malam kemuliaan yang mana ianya lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, ini beribadah terus-menerus pada siang hari dan malam hari selama 1000 bulan tanpa henti. Seperti mana seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang bernama Sam'un tu tadi. Kan tadi sahabat pakat gaduh tanya, kami nak buat macam tu boleh tak? Boleh tak ya Rasulullah? Umur kami tak panjang, mintalah bagi panjang. Rupanya Allah Ta'ala letak di dalam satu malam itu, ada malam kelebihan yang jikalau kamu beribadah 1 detik sahaja, maka pahala itu akan berpanjangan selama tempoh 1000 bulan, siang dan malam. Bukan malam saja, tapi siang dan malam. Contohnya, malam berlaku Lailatul Qadar. Kita dalam keadaan keletihan yang teramat sangat. Allah Ta'ala ni hikmah. Dia letak Lailatul Qadar pada hujung-hujungnya. Kita keletihan. Kita awal tu tengah semangat. Orang kata, pergi sembahyang tarawih mangkit cunggang. Dia main nak penghujung dia dah. Tampan kadang punggung mangkit naik dulu. Baru badan naik. Kesot kot sana, kesot kot sini dah. Berkermuk, berkenyut, dahi. Nak apa betul? Kaki. Otot-otot yang semakin longgar. Bila main penghujung-penghujung boleh tak laratnya nak pergi dah. Tak laratnya nak bangkit dah. Okey. Allah Ta'ala hikmah Allah Ta'ala letak di hujung. Sebab apa? Sebab dia nak suruh kita bersemangat, lebih bersemangat lagi. Berlumba-lumba lagi ni nak cari. Satu malam aku nak cari di dalam bulan Ramadan ini. Yang mana kita bangkit-bangkit terlampau letih. Naiklah. Allah kata tak bangkit pergi ke bilik ayah. Terjaga tengah malam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nasib kita baik. Malam tu adalah Lailatul Qadar. Dapat istighfar selama 1000 bulan siang malam tanpa henti. Pahala free tu Allah nak bagi. Tak kira lah jumpa ke tak jumpa ke. Jumpa ke tak jumpa ke malam tu. Kita tak tahu. Sampai hari ni kita tak tahu. Walhal dia berlaku setiap tahun. Entah mungkin dah kita dapat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Warzuqna. Dan rezekikanlah kami bilailatul qadr. Untuk jumpa dengan Lailatul Qadar. Jumpa ni bukan kata berjumpa. Face to face. Tetapi kebetulan pada malam tu. Sebab apa? Sebab kita memang sentiasa jaga malam-malam
Ramadan kita. Kita sentiasa jaga. Kalaulah kata malam tu nak terlena lebih, bangkitlah. Mana tahu malam ni Lailatul Qadar. Kita nak berjaga dari bila ni? Berjaga daripada awal Ramadan. Nah, jangan berjaga 10 yang akhir saja. Walaupun kuat hadis-hadis mengatakan 10 yang akhir ada 5 hari dalam tu. Ada 5 hari saja yang apa nak kena jaga sungguh-sungguh. 21, 23, 25, 27, 29. Bersamaan dengan surah Qad yang ada 5 ayat. Bersamaan dengan 5 malam yang kamu kena jaga-jaga. Nah, iaitu malam-malam ganjil di 10 yang akhir. Yang tu kita jaga, tapi sebagai hamba Allah yang lemah seperti kita, kita jaga daripada awal Ramadan hingga kepada akhirnya. Sekurang-kurangnya adalah lafaz istighfar. Dosa banyak sungguh, nak. Dosa banyak sungguh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedah je kata. Terlena balik. Sedangkan malam tu kebetulan adanya Lailatul Qadar. Dapat pahala 1000 bulan. Selama tempoh 1000 bulan tu, kita duk beristighfar siang dan malam. Pemurah Allah. Nah, pemurah Allah. Apatah lagi kalau kita mangkit buat 2 rakaat. Nah, dapat pahala sembahyang 2 rakaat 1000 bulan. Umur nak sampai ke 1000 bulan tu, umur tak pidah. Macam sahabat-sahabat duk gaduh kepada Rasulullah. Kami tak mungkin sampai dah. Ada yang masuk Islam macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia umur dia 33 tahun baru masuk Islam. Nah, jadi hanya beberapa tahun kemudian wafat. Sayyidina Abu Bakar umur 31 tahun baru masuk Islam. Wafat umur 63 tahun. Jadi berapa tahun sangat? Nah, ni kita hak Islam dari kecil ni. Jangan duk syok sendiri sangat, nah. Tapi Allah tu pemurah, dia bagi ada malam bonus. Bonus dia bukan 2 in 1, bukan 3 in 1. Nah. 1000. 1000 dalam satu. Siapa boleh bagi lagu tu? Melainkan yang maha kaya. Al-Ghaniyu, Al-Mughniyu. Yang maha kaya lagi mengkayakan. Dia bagi dekat kita, dia bagi kita kaya. Kaya dengan pahala. Dia kata, wahtisaban. Pahala yang kamu rasa, kamu nak kira jugalah. Adalah kot, nah. Walaupun ahli sufi mengatakan, kalau nak beribadah jangan kira pahala. Tapi nak kira jugalah. Kita yang orang miskin lagu kita ni. Orang miskin ni dia banyak berkira-kira, nah. Kita ni miskin. Miskin apa? Miskin pahala. Kaya dengan rahmat dan nikmat. Tapi pahala tu miskin sangat. Bila dengar, uish banyaknya pahala ni. Nak buat, ya Allah. Nak buat, ya Allah. Berikan kekuatan kepada aku. Keazaman dan juga istiqamah di atas jalanmu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tak kira siang ataupun malamnya. Lama tu, 80 tahun lebih. Ada yang mengatakan 83 tahun kelebihan yang kita dapat kalau lah kita semayang 2 rakaat. Atau kita tak semayang malam tu. Malah nak semayang. Baca saja Quran. Nak buka Al-Quran pun malah baca Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Selama mana? 1000 bulan. Subhanallah. Memurahkan Allah tu. Atau mungkin kita selawat saja. Selawat selama mana? 1000 bulan. Padahal kita dah mati dah. Tengok-tengok. Ui, dapat pahala 1000 dalam satu. Siapa tak mau lah. Kemudian Allah Ta'ala pun menceritakan fenomena yang berlaku pada malam tersebut. Pada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya malaikat dan roh. Kena faham di sini, roh ni bukan roh orang-orang mati dah. Bukan roh orang-orang mati turun main. Tak. Roh di sini adalah nama gelaran Allah Ta'ala bagi kekasihnya, iaitu Jibril alaihi salam. Lailatul Qadar adalah satu malam kemuliaan. Hanya berlaku pada bulan Ramadan sahaja.
dibawa turun oleh makhluk yang terpilih di sisi Allah, yakni Jibril alaihi salam. Diberikan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas diwasiatkan kepada umat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Kita dapat, kita baca, kita perolehi kelebihan ni. Nah, siapa yang bawa mai? Para malaikat. Malaikat ni kita tahu dia duduk begitu ramai, begitu banyak, sehingga kata Imam Syafi'i, sebanyak bilangan pasir di pantai, nah, buih di lautan, banyak lagi bilangan malaikat. Banyak. Jadi kesemuanya mereka itu turun pada malam tersebut. Diketuai oleh roh. Roh ni siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ketua bagi segala malaikat. Rupa-rupanya pada malam Lailatul Qadar yang dibawa turunnya Al-Quran itu, dalam surah Al-Alaq menceritakan Jibril satu seorang je yang masuk dalam Gua Hira dengan Nabi SAW. Jibril seorang je masuk. Malaikat yang turun bersof-sof tu tak masuk. Dia tunggu dia memenuhi ruang langit dan bumi. Tetapi oleh kerana mereka itu diciptakan daripada cahaya, dia taklah ambil lapang. Terang benderang malam tu. Nah, sehingga kan malaikat yang menjaga aras pun minta izin kepada Allah nak hantar surah Al-Alaq buat turun mai. Mengiringi surah Al-Alaq, mengiringi penurunan Al-Quran. Turunlah. Duduk hanya Jibril yang Allah Ta'ala sebut sini. Ruh. Nah, ruh ini di dalam istilah bahasa Arab dia kata wa ajsamun ruhaniyun, iaitu satu jasad yang halus yang tak boleh nampak dengan pandangan mata. Nah, paling halus, memang tak nampak. Dia saja yang turun, yang masuk ke dalam Gua Hira, lantas memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dari arah belakang. Dipeluknya baginda, dia suruh baca. Dia peluk lagi kuat, dia suruh baca. Jawapan yang Nabi terima, jawapan yang Nabi berikan, ma'ana biqari'in. Diasak lagi, iqra'. Bacalah. Ma'ana biqari'in. Aku tak kerti baca. Dia kata lagi, iqra'. Sedangkan Nabi ketika itu beruzlah duduk seorang-seorang di atas Jabal Nur. Jauh daripada masyarakat jahiliah. Ketika itu duduk seorang-seorang di puncak bukit punya tinggi. Tengok-tengok ada orang di dalam gua tu. Dia bukan bersendirian. Ada yang lain. Terkejut dah. Terkejut. Suruh dia baca. Dia kata, aku tak kerti baca. Aku tak boleh baca. Bacalah. Macam mana nak baca? Dia kata, aku tak kerti baca. Bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Hang diam, hang dengar dulu kami baca. Fattabi' Qur'an. Patut hang ikut. Cara orang buta huruf belajar baca Al-Quran. Dengar dulu Tok Guru nak habaq. Ni dia bergembar-gembar dengan Tok Guru. Habis nak beli dengar apa nak? Kita ni adab kita belajar, kita mendengar terlebih dahulu. Kita mendengar terlebih dahulu, maka kemudian kita ikut. Kerana yang memberi kepandaian, kebijaksanaan itu adalah Allah. Dia Allah kata, tak usah gopoh-gapah. Dalam nak belajar ilmu Allah ni, jangan kelang kabut. Pasal tak kelang kabut lah sampai hari ni tak habis-habis lagi mengaji tau. Sampai bila kita nak habis? Sampai bila-bila kita takkan habis. Lagi belajar, lagi bodoh rupa-rupanya. Banyaknya perkara yang aku temui yang tak betul tentang diri aku. Yang tu kita lah. Okey. Jadi dikatakan apabila malaikat Jibril ni bawa sampai kepada ayat yang kelima. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala bang. Kamilah yang tukang ajak manusia tu daripada dia tak reti kepada dia reti. Kamilah yang ajak benda yang dia tak reti. Jadi kita tahu kita ni memang semua tak reti. Kalau Allah Ta'ala tak ajak, sampai bila kita tak reti? Ha? Jadi Alhamdulillah. Kita selalu memohon pada Allah, bukalah pintu hatiku ya Allah. Ha? Bukalah pintu hatiku ya Allah. Allahumma zidni ilman nafi'ah. Ya Allah tambahkan. Tambahkanlah ya Allah dalam hatiku ni, dalam dadaku ini, dalam pengetahuanku ini, ilmu yang bermanfaat. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ha? Minta hari-hari. Kalaulah Imam Ghazali yang digelar sebagai Hujjatul Islam, dia tak pernah tinggal doa ni. Kita yang bukan siapa-siapa ni duk tinggal. No? Malu Nah? Doa nak belajar. No? Memang kita belajar. Setiap hari kita belajar. Dan akhirnya selepas ayat yang kelima, Jibril pun tinggalkan baginda SAW dalam keadaan terpinga-pinga. Nabi takut. Tapi 5 ayat daripada Iqra' tu masih lagi terpahat kukuh di hati baginda SAW. Nabi kata tak boleh duduk lah. Itu paling lama Nabi duduk dalam gua Hira. Berapa lama? Sebulan. Nabi kata tak boleh duduk dalam gua ni. Nabi turun daripada gua Hira. Pada malam nuzul Quran tu Nabi turun. Itulah kunjungan terakhir Nabi. Lepas tu Nabi tak naik dah gua Hira. Dia punya takut sebenarnya. Nah? Dia takut. Dalam penurunan daripada Jabal Nur tu tinggi kan Jabal Nur. Bila mana Nabi berlari-lari anak turun ke bawah. Tiba-tiba Nabi terdengar satu bunyi loceng. Bunyi loceng yang amat kuat. Dan keadaan Nabi ketika ini tercari-cari. Kan bunyi loceng. Bunyi loceng kecing-kecing lagu tu lah. Ingat puan-puan faham lah bunyi loceng macam mana. Dulu orang jual aiskrim orang bunyi loceng tu. Tapi sekarang dia pun tak bunyi loceng dah. Aiskrim pun semakin moden dah. No? Dia pun tak bunyi loceng dah. Dia dengar bunyian loceng tu. Lantas dia cari. Bila dia cari bunyi loceng tersebut. Lepas tu dia teringat balik pada mimpi dia. Malam sebelum berlaku nuzul Quran ini, Nabi bermimpi cahaya terang daripada langit turun ke bumi sampai penuh muka bumi ini terang benderang, terlalu terang hingga tak nampak butir-butirnya. Apa benda pun tak nampak terlalu terang. Dan kemudian dalam keadaan bumi yang terang benderang Nabi mimpi, dengar bunyi loceng. Dan Nabi teringat balik. Loceng ni yang berbunyi dalam mimpi aku malam semalam. Ini petanda wahyu. Dengarlah satu suara. Dongaklah kamu ke langit, wahai Muhammad. Nabi pun langut naik ke atas. Dia nampak satu jasad Jibril alaihi salam merupa bentuk dia yang sebenar. Dia tunjuk pertama kali Jibril alaihi salam menunjukkan tubuhnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sayap dia ada 600 sayap memenuhi ruang masyrik dan ruang maghrib. Ruang masyrik itu ruang timur, ruang maghrib itu ruang barat. Penuh timur dan barat, punya besar. Ada 600 sayap. Dia suruh aku tengok dia. Akulah Jibril. Orang yang masuk dalam gua tadi, yang ajak Nabi baca tadi. Yang Nabi sampai terketak-ketak ni. Hari tinggal. Tiba-tiba dia main tunjuk pula muka dia. Dia bagi bunyi loceng. Ini Nabi kata, inilah keanehan mimpi semalam. Matahari, ibarat matahari yang turun terang benderang, rupanya matahari itu diibaratkan malaikat yang turun ke bumi pada malam nuzul Quran, Lailatul Qadar. Itu yang Nabi terus balik, balik ke rumah dalam keadaan yang begitu takut, kan? Nabi suruh Sayyidatina Khadijah ketika itu selimut lah.
Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutlah aku, sejuk. Kalau kita panggil nak demam, lagu demam kora-kora tu. Selimut selapis, 2 lapis, 3 lapis. Masih lagi basah dengan peluh. Dalam sejuk berpeluh. Ha? 3 lapisan diselimuti. Masih berpeluh. Lantas Sayyidatina Khadijah peluk ke atas. Dan selimut peluk ke atas. Masih bergegar. Jasad baginda SAW. Berdirinya Sayyidatina Khadijah dengan satu ucapan, satu lafaz. Jikalau yang datang kepada Muhammad ini berupa iblis, maka dia akan lari, dia akan menghampiri waktu aku buka hijab. Dia nak buka aurat dia. Tetapi kalau yang datang kepada Muhammad ini adalah malaikat, dia nanti lari. Dia akan lari bila aku buka hijab aku. Kalau iblis dia tunggu. Tapi kalau malaikat dia lari. Dia pun buka lah hijab dia. Dia buka aurat dia. Dia buka aurat dia. Berhenti serta-merta Nabi yang sedang menggigil. Dan tahulah Khadijah yang datang kepada Nabi itu bukan iblis tetapi malaikat. Malaikat ni pemalu. Pemalu. Kita yang tak malu. Dan kemudian berlakunya penurunan ini ketika mana baginda SAW sedang kesedihan. Nabi sedih sebenarnya kerana umat musyrikin Quraisy yang paling melampau buat tawaf dalam keadaan bertelanjang, campur lelaki dengan perempuan. Itu perbuatan yang paling memalukan. Kemudian melakukan zina ataupun kita kata seks secara berkumpulan. Buat secara terbuka ni. Rupa-rupanya seks terbuka ni dah berlaku dah zaman jahiliah dulu. Dah berlaku dah zaman jahiliah dulu. Kini masih dibudayakan lagi oleh puak-puak jahiliah juga. Malah mungkin lebih daripada tu. Keadaan inilah menyebabkan Nabi lari beruzlah di Gua Hira. Jadi bila dapat penurunan Al-Quran ini, Nabi pun turun mainlah balik. Lepas tu Nabi tak pergi dah. Kenapa diturunkan Al-Quran? Kerana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata, biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka, yakni Allah yang mengizinkan, Allah yang suruh buat turun Al-Quran itu untuk apa? Kulli amr, menyempurnakan hukum-hukum daripada tiap-tiap perintah. Jadi Al-Quran itu diturunkan, iaitu berkaitan segala takdir. Takdir apa? Tentang rezeki kita, tentang ajal maut kita, kaya miskinkah kita, cantik hodohkah kita. Kemudian tentang wajibnya, tentang haramnya, tentang makruhnya, tentang sunatnya. Semua itu telah pun termaktubnya di dalam Al-Quran. Itu dinamakan qadar. Telah pun tertulis di dalam Al-Quran yang dibawa turun oleh malaikat Jibril itu, semua hukum bersumberkan daripada Al-Quran. Sebab tu kita hari ni, apa juga tindakan yang kita nak buat, kita nanti tengok dalam Al-Quran. Okey, mungkin kita tak faham. Kita tak faham bahasa Al-Quran. Kita akan tanya orang yang faham kan? Boleh tak? Ada tak dalam Al-Quran kata macam ni? Kadang dalam Al-Quran dia kata sikit saja. Hadis yang menghuraikan secara terperinci. Hadis yang dicerita. Ya begini. Dalam Al-Quran dia cerita, suruh ambil ayat sembahyang. Dia kata, basuh muka. Lepas basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala. Yang tu je. Kemudian hadislah yang menghuraikan satu persatu. Semuanya bersumber daripada Al-Quran. Itu sebab Al-Quran diturunkan. Maka kita sebagai umat manusia ni tak dapat tidak untuk berpegang kuat dengan Al-Quran. Maka sebagai hamba Allah yang serba kejahilan seperti kita ini, memperbudayakan Al-Quran. Bagaimana cara kita nak memperbudayakan Al-Quran? Yang ini kita meraihkan dengan membacanya setiap hari. Lazimkan diri kita. Kalau tak baca siang, baca malam. Kalau tak baca malam, baca nak tidur.
Kalau tak baca masa nak tidur, mangkit saat ni baca pula. Nah, kalau kita tak baca waktu selepas subuh, mungkin kita boleh baca waktu selepas zuhur. Jika tidak selepas zuhur, mungkin sebelum asar. Atau mungkin selepasnya. Jikalau itu pun tidak, mungkin ketika mana nak berbuka puasa. Atau itu pun tidak, mungkin selepas berbuka puasa. Yang ini selepas solat maghrib, sementara menanti Isyak. Atau sebelum Isyak, kita boleh membaca Al-Quran. Membudayakan bacaan Al-Quran kerana meraihkan penurunan Al-Quran. Kita nak buat ibadat apa lagi? Yang terlebih agung ibadat adalah solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Diikuti dalam sembahyang tu, ada tak baca Al-Quran? Ada. Awal-awal lagi. Fatihah tu sebahagian daripada Al-Quran. Bahkan disebut sebagai Ummul Kitab. Sebab tu di dalam solat kita, kalau kata ada 4 rakaat, 4 kalilah baca Fatihah. Kalau hang baca 3 kali, memang solat hang tak sah dah. Sebab orang yang sembahyang, dia membaca Al-Quran. Cantik lagi dia ada baca surah sikit. Surah pun bukan panjang. Baca Qul Huwallah. Qul Huwallah tu mahal tu. Sepertiga Al-Quran. Untungnya orang bersolat. Sebab sambil dia bersolat, dia baca Al-Quran. Apa yang boleh kita perhatikan? Ibadah teragung, ibadah tertinggi yang Allah Ta'ala bagi adalah solat. Diikuti dengan baca Al-Quran. Kerana di dalam solat itu adanya bacaan Al-Quran. Hebat. Hebat. Jadi apa yang patut kita buat? Kita buat solat sunat. Perbanyakkan solat sunat. Ramadan nak balik dah. Apa yang patut kita isi dalam Ramadan yang semakin pergi membawa diri? Pertama-tama sekali, perbanyakkan solat sunat. Perbanyakkan solat sunat. Dalam solat adanya tilawah Al-Quran. Tutup sat lagu-lagu raya. Tutup sodok buka lagi lagu raya. Lagu raya ni ibarat menghambat Ramadan suruh pergi cepat. Kita ni kalau boleh, biarlah berlama-lama dengan Ramadan. Tapi tahulah kita, hari ni dah 16 Ramadan. Kalau bulan dia semakin menurun. Seperti mana tenggelamnya bulan, begitu tenggelamnya Ramadan. Tak tahu nak jumpa lagi ataupun tidak. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ia. Ini apa dia? Sejahtera ia ni siapa dia? Iaitu pada malam tu, syaitan tidak diizinkan melakukan segala kejahatan. Malam tu syaitan tak diizinkan. Orang yang boleh buat kerja malam tu bagus. Syaitan tak kacau. Kata syaitan kena ikat bulan Ramadan ni. Mana satu betul? Memang syaitan dipenjarakan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai. Tapi hak duk buat jahat ni apa? Nafsumu lah yang jahat. Sebab tu syaitan kata, aku nak pergi bercuti sebulan, aku tak bimbang dah tinggal. Hak aku tinggal itu memang dah jadi lagu aku dah. Aku tak risau dah. Pasal apa? Sebelah bulan aku duduk dengan dia, dia ikut apa juga kata aku. Aku bukan paksa dia, pukul dia, jerkah dia apa. Aku bisik saja dekat dia. Dia ikut bisikan-bisikanku. Jadi aku nak bimbang apa? Nak tinggal dia, aku nak pergi sebulan je. Tapi kalau kita dapat malam tu, kata Allah, malam tu, salamun. Malam yang sejahtera. Malam yang selamat. Iblis dan syaitan tidak akan dapat mengganggunya. Tak dapat menjalankan segala kejahatannya. Sampai bila? Hatta matla'il fajr. Sehingga sampailah terbit fajar. Ayat ni, berbahagialah orang pada malam itu. Orang yang dapat berbuat ibadah pada malam itu hingga sampai terbit fajar. Tanda masuk waktu subuh. Masuk subuh tu habis dah. Okay. Kita ketahui yang mana sebenarnya beribadah malam itu satu rezeki sebenarnya. Rezeki yang paling besar. Jangan kata rezeki tu makan minum saja. Kalau kata kita boleh bangkit sembahyang tu rezeki lah.
Alhamdulillah Allah rezekikan aku untuk bangun. Rasa kesedaran untuk bangun bersolat. Tak kira waktu. Boleh? Itu satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kita minta pada malam tu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang berdoa pada malam itu, niscaya doanya tidak akan ditolak. Dia adalah pemanah yang paling tepat. Dia minta, tu dapat. Okey, baik. Tetapi bersangka baik dengan Allah. Kerana sabda Nabi SAW, jika Allah menyegerakan makbulkan doamu itu, petanda ia kasih kepadamu. Dengarlah wahai umatku, kata Rasulullah. Jikalau kamu bermohon, berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala telah pun memakbulkan doamu secara serta-merta. Itu tanda Allah kasih kepadamu. Maka kata Allah, kata Rasulullah, jika Allah memakbulkan doamu itu secara perlahan, lambat, tak lama dah. Buat permohonan lama sangat dah. Tapi lambat dapat. Itu tanda Allah sedang mengujimu. Minta lama dah. Hari-hari minta. Sehari 5-6 kali minta. Tak dapat-dapat. Kadang-kadang mati baru dapat. Dan kata Rasulullah SAW, jika Allah langsung tak memakbulkan doamu. Tadi hak yang nombor 2 minta dapat tapi lambat baru dapat. Hak yang nombor 3 ni punya minta tak dapat sampai mati tak dapat. Kata Nabi SAW, Allah ada rancangan untukmu. Rancangan apa? Rancangan balasan di akhirat nanti. Awal dapat macam bila masuk dalam lahat dapat dah. Ini doa yang hang minta aku tak bagi. Ni aku bagi dekat. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak yang soleh. Kerana aku tahu anak yang soleh itu, yang mana doanya dapat menembusi liang lahatku nanti. Doa yang soleh dapat membantu orang yang mati. Dia minta. Duk perhati tengok tak tahulah yang mana satu anak-anak soleh ni. Hak ni semayang pun tak berapa nama. Hak ni semayang kadang-kadang. Hak ni ikut suka dia. Dia rajin dia buat, dia tak rajin dia tak. Hak satu ni rasa-rasa macam rajin. Tak tahulah yang mana satu. Minta, tak dapat-dapat sampai mati. Mati Allah hantar. Dia makbul dah doa. Jadilah salah satu yang kita minta. Atau semua jadi. Sebalik musibah kematian itu, Allah Ta'ala beri kesedaran pada anak-anak yang kita punya berdoa tu. Dia kata, kita ni ada 3 macam. Pertama, minta-minta dapat. Allah sayang tu. Kedua, minta tak dapat, lambat baru dapat. Allah sayang dalam ujian. Yang ketiga, minta tak dapat. Allah ada rancangan untuk kita. Pada 3 permohonan ini, bersangka baiklah dengan Allah. Itu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Sedikit perkongsian daripada kita bersama suratul Qadr. Sungguh indah penurunan ayat Al-Quran. Baik, ada soalan anda nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Mama, silakan. Tak, Mama nak tanya. Macam adalah ni anak saudara Mama ni duduk dalam ICU, jadi orang kata penyakit lah kita katakan ICU. Lepas tu kita tak boleh masuk, bini pun jarang-jarang boleh masuk. Kita ni nak bisik juga ke telinganya, ya la ilaha illallah ke apa ke kan. Tapi kita tak boleh, misi tak bagi masuk. Boleh tak kita yang di rumah ni zikir ke istighfar ke sebagai minta ampunkan dosa dia, permudahkan dia, macam tu lah, boleh tak? Okey, Cara nak menolong dia, dah kesian Ustazah. Baik, insyaAllah Mama nak. Ya. Terima kasih pada soalan ni nak. Kita ni sebagai manusia biasa, kita rasa kita duduk dekat, baru kita boleh nak bagi tahu, nak bisik ke telinga dia, nak talqinkan kepada dia,
nak baca surah Yasin ke dekat-dekat dia, nak bagi dia dengar. Walhal yang menyampaikan suara pendengaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Duduklah kat mana pun. Duduklah dekat mana pun. Sampai insya-Allah mama. Ha? Kalau kata kita duduk berjuta batu sekalipun sampai. Ibarat macam kita berdoa untuk si mati. Dia dah di alam lain tapi tetap sampai. Kerana kata Allah Taala, "Fad'uni fa inni qarib." Minta dekat aku. Apa pun minta dekat aku dulu. Dekat siapa? Dekat Allah. Pasal aku dekat. Aku dekat dengan Allah. Bila Allah tu dekat dengan kita, dialah yang memperdekatkan kita yang jauh sesama kita. Boleh tak? Macam mama tanya, ya boleh mama. Boleh mama. Kalau Lagi kata isteri dia lagi ke, anak-anak dia ke, boleh nak? ya. Lagi satu, kalau macam mama ni mak saudara, adik mak dia lah, mak pun tak, kakak pun tak ada dah. Tapi antara mama dengan abang dia, adik-adik dia, lagi bagus ke atau mama? Okey. Mama ni ibu saudara. Ibu saudara ni ibarat macam mak jugalah. Nah, Ya, ya. Ya, ibarat tak batal wuduk pun. Nak ya, ya. tanya afdal lah antara Ya, adik-beradik dia dengan mama ni. Diutamakan kepada adik-beradik lah yang paling utama. ya, Ha? ya. Ya, Itu yang paling utama adalah adik-beradik seibu, sebapa. sebab Kemudian jatuh kepada mak saudara. ya, Ha? ya, ya. Ya, ya. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, Dia sama-sama. duduk ICU dah 3-4 hari dah, oksigen sampai tinggal sikit dah. Jadi kita ni InsyaAllah. ingatan ni tak boleh lepas daripada dia. Duk kerja ni dah istighfar lah, qulhu lah. La ilaha illallah, minta Allah mudahkan dia. Kesian kat dia. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Mudah. Terima Allah kasih Ta'ala akan Ustazah. memudahkan. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ila. Tadi Ustazah kata anak-anak yang soleh doakan kita kan. Kalau yang tak ada anak tu macam mana Ustazah? Okey. Baik dah. Kita ni antara bekalan Rasulullah kata kita nak buat 3 bekal ni. Ha? Kita kata di antaranya anak yang soleh. Harta atau wakaf. Yang ketiga, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Okey. Kita tak ada satu anak yang soleh. So, mungkin kita ada yang kedua. Iaitu harta wakaf. Apa juga yang kita wakafkan walaupun sebiji bata. Pahala tu nak sampai. Nah, pahala tu nak sampai. Tak putus-putus. Selagi mana digunakan. Selagi itulah mengalir. Tanpa putus. Mungkin yang kedua kita tak ada. Tak ada yang ketiga. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Walaupun satu kalam kita ajak orang beramal dengan kalam kita, selagi itulah selagi hayat. Dia pula pergi ajak dekat orang lain. Maka kita punya cawangan berkembang lagi. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Habis orang yang tak ada anak ni dia kurang satu lah. Okey, sesungguhnya dia tak kurang. Macam ni nak. Saya letak satu contoh. Kita berbelanja ukhuwah muslimah selalu buat wakaf. Tiap-tiap bulan bayar dekat Kak Rosmah sebulan RM10. Kak Rosmah kumpul bagi dekat saya. Saya belanjakan kepada anak-anak mahat tahfiz. Selagi mereka membaca Al-Quran. Budak-budak tahfiz kita tak bayar yuran. Tak bayar yuran. Jadi ukhuwah muslimah 100% ya yang menyalurkan bantuan makan dan minum untuk mereka. Bil api, bil air. Semua ukhuwah muslimah yang bayar. Inilah anak-anaknya Kak Ila. Walaupun dia bukan mai daripada zuriat kita. Walau dia tak menumpang dalam rahim kita. Walau dia bukan lahir daripada darah daging kita. Tapi inilah anak-anak kita. Yang mana kita bela bagi makan. Walaupun mungkin sumbangan kita tu sebulan RM10. Tapi pahala selagi mana mulut lidah mereka tu sentiasa mengalungkan ayat suci Al-Quran. Selagi itulah sampai. Kita tak mati lagi. Tetapi kita punya saham dah banyak insya-Allah Ta'ala.
Terima kasih pada ukhwah muslimah yang tak putus-putus berbelanja. Tak kiralah wakaf telaga pun ada, wakaf basikal pun ada, wakaf makan minum, wakaf tempat tinggal, wakaf dewan, wakaf sekolah. Terima kasih banyak-banyak. Itulah anak-anak kita. Kak Ila jangan susah hati. Nanti di sana Kak Ila tengok Kak Ila ramai anak-anak. Ramai anak-anak. Ya Allah, inikah anak-anakku, ya Allah. Yang selalu mendoakan untukku, ya Allah. Allah itu maha pengasih. Bila dia tak bagi dekat kita anak, rupanya dia kata kalau aku bagi mungkin anak tu derhaka. Maka aku tak bagi hak yang nampak nyata. Aku simpan untuk kau miliki di sana nanti. InsyaAllah Kak Ila nak. Kak Ila dah ramai anak-anak insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, maaf Ustazah, saya nak tanya. Ya, Ustazah, kalau silakan. mungkin saya terlepas pandang tadi, terlepas dengar Ustazah dah bagi tahu tadi, saya nak tanya malam nuzul Quran kalau cakap ni 16 Ramadan kan, malam nuzul Quran 17 ke malam ni ke atau malam esok? Malam ni Janita. Malam ni Bermula juga, daripada maghrib. Maghrib ni dah dipanggil 17 dah. Sebab itulah kita saya malam ni malam ke-17 sembahyang tarawih kan? aku dah duduk keliru-keliru kan. Ya, ya. Takut terlepas. Okay. Lagi soalan Ya. kedua, saya nak tanya Ustazah. Kalau seorang tu menjadi imam, kalau dia seorang hafiz Quran, baru ni saya ada dengar ada sharing daripada ada pendapat ulama kata seorang imam ni dia lebih digalakkan yang pakar ilmu fiqh pakar antara fakar fiqh dengan hafiz Quran yang hanya tahu baca Quran adalah yang lebih baik yang pakar fiqh. Apa pendapat Ustazah? Ya, betul. Betul. Di antara mempunyai banyak kefahaman dengan hafalan, yang terbaik adalah yang mempunyai banyak kefahaman. Sebab hak hafal itu, dia mengapai saja. Kefahamannya kurang. Fiqh ni faham nak? Faham dalam agama dengan menghafal saja. Dia boleh hafal saja. Tapi dia tak faham apa yang dia kata. No? Maka terjadilah hafiz Quran yang melakukan maksiat. Terjadilah hafiz Al-Quran yang melakukan perzinaan. Terjadilah hafiz Al-Quran yang melakukan dosa-dosa besar. Tu yang orang kata nama je tahfiz tu. Tapi macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak faqih. No? Sebab dia tak faqih. Dia tak faham. Dia tak ada ilmu. Dia cuma ada semata-mata Al-Quran dalam diri dia. Dia tak faham pun Al-Quran dalam diri dia. Bahkan dalam hadis yang kita baca pada 2 minggu yang lalu, Rasulullah dah sebut. Dan Al-Quran itu boleh melaknati diri dia balik. Kerana dia hanya boleh membaca, tapi dia tak faham apa kehendak Al-Quran tu. Dia benar Janita, nah? Okey, Kalau baik kata sekadar membaca tapi tak faham, tak boleh. Nah? Baik, terima kasih Janita. Sama-sama Ustazah. Salam nuzul Quran untuk semua, untuk Ustazah semua sekali, insya-Allah. Terima kasih. Semua Salam kita nuzul mendapat Quran. barakah lah. Amin ya Allah. Terima kasih Ustazah bagi peringat Ustazah. Amin. Amin Saya ya pun Allah. agak Terima terlupa. kasih. Okey, baik, terima kasih Alhamdulillah. Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustazah nak tanyakan macam malam Lailatul Qadar kan, kita boleh dapat rasa ke macam ada tanda-tanda tu macam mana Ustazah? Okey, baik, baik. Baik, terima kasih nak. Berkenaan dengan rasa ataupun tanda. Rasa ni kita tak tahu. Berlaku Lailatul Qadar ni setiap tahun berlaku. Tapi tak ada seorang yang tampil masuk dalam Facebook malah Lailatul Qadar aku rasa. Aku seorang je dapat. Tak ada siapa yang berani. Tak ada siapa yang berani mengaku. Dapat. Tak tahu ada dapat ke tak dapat. Kita ni duk berjaga je. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita berjaga-jaga. Nah? Jadi kita tidak tahu. Namun tanda-tandanya boleh kita lihat pada waktu siang hari. Bila malam tu berlakunya Lailatul Qadar, bermakna siang tu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya ni kata Imam Ghazali nah, iaitu dia kata matahari tidak bersilau cahayanya. Ada matahari tapi kita boleh tengok dia. Dia tak silau macam lah ni sampai tak boleh nak pandang tu.
Nah, salah satu di antaranya, kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, cahaya matahari tidak bersilau, tak silau biji mata. Dia tak sambang mata. Kita boleh perhati dia. Dia macam bersih baru dibasuh. Nah. Dan tanda yang kedua dia kata, siang tu kita akan rasa suasana yang begitu nyaman. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Tak mendung dan tak panas terik. No? Siang tu rasa nyaman dan tenang. Keadaan daun-daun pokok-pokok kayu, boleh tengok masing-masing baru sudah dicuci. Menadah tangan kepada Allah. Daun-daun tu. Nah, bersih, berkilat pun daun-daun dia. Okay, dan salah satu lagi antaranya, yang mana disebut dia kata, dan warna dia agak kemerah-merahan. Warna langit yang agak kemerah-merahan. Ini semua kata Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Sejauh mana kebenaran tu. Kalaulah kata orang pokok sujud, ni cerita dulu-dulu kala ni. Cerita pokok sujud. Cerita pokok sujud. Hakikat sebenarnya, wallahu a'lam. Saya tak tahu selebihnya. Nah, itu saja sekadar perkongsian. Lebih-lebih saya tak berani nak beritahu. Kerana sesungguhnya saya tak tahu. Jadi apa yang boleh saya bagi jawapan yang lebih tepat? Wallahu a'lam. Allah lah yang Maha mengetahui. Kak Nana? Terima kasih Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Baik, tak ada apa nak? Tak ada apa, saya sudah dulu nak. Saya mohon ampun dan maaf atas kekhilafan diri kita. Esok kita tak ada kuliah nak. Esok sebenarnya saya ada agenda lain nak. Jadi kita tak ada kuliah hari Rabu insyaAllah. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, minggu ni minggu akhir nak kita berkuliah Google Meet insyaAllah. Panjang umur lepas raya kita sambung lagi nak. InsyaAllah, wallahu'alam, mohon ampun dan maaf atas kesilapan. Salam Ramadan, salam nuzul Quran. Terus menghayati Ramadan dengan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami sepanjang bulan Ramadan. Wa balighna lailatul qadr. Dan bagilah kami sampai bertemu dengan lailatul qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal. Masih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih.